Assalamualaikum dan selamat pagi. Dengar tak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Madam. Okey, dengar. Okey, so hari ni kita dah masuk chapter baru kan. Saya start sebab dah pukul 11.33. So kalau boleh kita chapter 3 ni tak banyak dan benda yang basic awak dah pernah belajar. Okay, walaupun saya duk cakap basic, awak belajar jangan risau, saya ajar semua, saya tak ajar. Cuma saya nak ingatkan awak yang awak dah pernah belajar benda ni, tak payah buat macam tak pernah belajar, betul? Faham tak ni? Faham. So chapter 3 adalah cell cycle ataupun cell division lah, tajuk besar dia cell division. So the first part of cell division, kita akan belajar pasal cell cycle tu sendiri. So biasa dengan mitosis, meiosis, so selain daripada tu apa ada dalam satu cell cycle ni, iaitu cell division lah. Okay, macam mana cycle tu berpusing-pusing atau repeat macam mana. Okay, so cell cycle adalah satu complete sequence, okay, complete sequence of events dalam life of individual diploid cell. So itu adalah life sequence yang complete dalam satu diploid cell lah. So dia ada dua major phases, phase, okay. So yang pertama adalah interphase, yang kedua adalah mitotic phase. Okay, so nampak kat sini yang saya punya. Okay, so yang pertama adalah interphase dan yang kedua adalah mitotic phase. Based on apa saya lukis, apa awak nampak perbezaan antara interphase dengan mitotic phase? Warna merah dengan warna hijau, apa yang sekali pandang awak nampak? Yang interface tu lama. Yes, interface tu panjang kan ataupun lama. Mitotic phase tak panjang macam interface. Dan interface ni macam panjang dia bukannya separuh, lebih dari separuh dan sangat panjang. Betul tak? Betul? Betul. Betul tak ni? So sebenarnya interface ni adalah permulaan kepada cell division lah ataupun cell cycle kita. Dan dia merangkumi 90% of cell cycle. So satu bulatan ni kira satu cell cycle, satu cycle. So 90% daripada cell cycle ni adalah interface, fasa interface, iaitu permulaan dia. Okay, dan biasanya sel kita tak start divide lagi waktu interface ni. Dia hanya prepare untuk undergo undergo cell division lah. Jelas tak? Jelas? Jelas, Madam. Okay, so kita tengok dalam interface ni, kalau nampak yang pink-pink ni ada tiga phase yang stages lah, ada tiga stages berbeza ataupun ada tiga phase bawah interface. So phase pertama adalah G1 yang ini, yang kedua adalah S phase dan yang ketiga adalah G2. Okay, dapat? Dapat? Dapat, Okay. Madam. So G ni stand for gap. S stands for synthesis. G ni adalah gap. So ni gap pertama, ini gap kedua. Okay, jelas So kita tengok apa beza G1 S phase dengan G2. Okay. So dalam tiga-tiga ni, kalau awak nampak, saya ada letak calik warna pink ni. Okay. So mana paling panjang? Oh ni macam nampak lebih kurang kan? Tak valid. G1. Sebenarnya G1 paling panjang lah. Okay. Allah. So G1 paling panjang. So kenapa G1 paling panjang? Sebab dia adalah permulaan lah. So basically apa yang berlaku? So awak imagine ini adalah sel awak. Okay. Ini satu sel. So ini adalah satu sel. Okay. So first thing is waktu G1, cytoplasm punya volume semakin increase. Maksudnya kawasan dalam ni semakin increase lah. So katakan kita nak buat rumah, first kali kita buat space dia. Betul tak? Kita increasekan space dia. Kita tambah dapur ke, kita buat bilik ke, so kita increase space dia. So itu adalah cytoplasm punya volume increase. Jelas cakap tu? Jelas cakap tu? Jelas. Lepas tu berlakulah synthesis of protein, karbohidrat dengan lipid. Protein, karbohidrat dengan lipid. Semua ni awak belajar dekat chapter 1. Betul? Betul tak? Yang tak ada kat sini water dengan nucleic acid je. So ini adalah molekul yang biasa. Molecules of life yang biasa kita tengok. So ada protein, karbohidrat dengan lipid start to synthesis. So basically daripada ada rumah kita pun start beli sofa. Beli yang wajib dulu kan. Tak beli semua lagi. Dan kita tunggu ada duit. Beli meja makan. Okay. Lepas tu beli apa lagi? Tilam. Okay, cukup.
Cukup sekadar tu. So dia sintesis certain organelles ni, sikit je baru. Dia organelles, dia sintesis sikit and then protein, karbohidrat, lipid pun dah sintesis. Penghasilan organelles dengan protein, karbohidrat dan lipid. Faham cakap tu? Faham? Faham. Organelles tu mitokondria, endoplasmid reticulum, semua organelles yang awak belajar chapter berapa pula tu awak belajar? 2. Organelles. Chapter 2. Nampak? Semua tu berkait. Yang kedua adalah S phase, iaitu synthesis phase. Okay. So kenapa kita panggil dia sebagai synthesis phase padahal dekat G1 pun ada juga synthesis of benda lain kan. Dia panggil synthesis phase sebab dia synthesis benda yang sangat penting iaitu penghasilan DNA. So dia synthesis DNA. So basically dalam sel tu dah mula ada DNA strand and then DNA tu pula akan replicate. Okay, and centriole start to appear. Maksudnya sebelum ni centriole tak start to appear, sekarang centriole dah ada. Okay, centriole dah appears. Okay, faham? So kalau saya tunjuk dekat sini, so basically, sekejap. Okay, so ini adalah G1 phase awak. Awak nampak ada ada preparation lah, volume of cytoplasm increase semua tu. And then dekat sini DNA kita dah start to replicate. Betul tak? Betul? Betul. Dan kita dah start ada centromere kat atas ni. Centromere atau centriole. Centriole dah start to appear dulu stage. Lepas tu apa berlaku pada G2 phase? Macam saya cakap tadi, dia adalah gap 1, gap 2. So dia adalah sambungan kepada gap 1 tadi. So dia memang lebih kurang sama. Which is dia sel tadi cytoplasm increase, so sekarang dia continue to grow. So rumah yang kita bina tadi, dia continue to grow lagi lah, dia besarkan sikit. And then dia buat apa? Dia produce new protein. Dan dia akan increase number of organelle. So dia akan produce new protein. Tadi dah produce dah protein, karbohidrat, lipid, dia tambah lagi lipid. So sekarang baru dia ada duit beli TV, lepas tu dia belilah benda-benda lain. Maksudnya dia penuhkan lagi sel dia tu. So sambungan daripada tadi, iaitu dia sambung ambil protein dan disambung sintesis organelles yang lain. Jelas? Increase number of organelle, produce new protein. Dia sambung daripada G2. Jelas tak? Faham? Faham? Yes. Faham? Faham Okay, so waktu G2 phase ni, okay, dah sambung organelles pun dah increase number of organelles. So contoh organelles yang increase waktu ni adalah paling penting mitokondria. So kita tahu mitokondria untuk apa? Mitokondria untuk apa? Energy. Energy. So lepas tu energy are stored and increase as ATP in synthesis berlakulah penghasilan ATP. Dan berlaku duplication of centriole. Saya lupa nak lukis. So basically secara lepas S phase ni akan ada G2 phase. Okay, so G2 phase ni di mana berlakunya replication of centrioles. Okay, so replication of centrioles maksudnya centrioles akan ada 2 pair. Satu ni satu. Faham? Betul tak? Betul. Betul? Okay. So jelas sangat tu, barulah kita akan masuk kepada mitotic phase. So apa itu mitotic phase? So ini ni mitotic phase. So mitotic phase ni, okay, dia terbahagi kepada dua stages pula. Dia ada mitosis number 1 dengan dia ada cytokinesis number 2. Okay. So untuk mitosis dia adalah nuclear division. Okay, iaitu pembahagian nukleus. Tapi cytokinesis ada dekat nama dia cyto, dia adalah pembahagian cytoplasm. Dapat tangkap? Dapat. So cytokinesis termasuk dalam mitosis ke? Tak. Tak kan? So dia adalah luar daripada mitosis tapi dia dalam mitotic phase. So nampaklah beza dia kat sana related dia. Okay, so mitosis dulu, lepas tu baru cytokinesis. Untuk mitosis kita ada 4 stages of mitosis iaitu PubMat. P ni apa? Prophase. M, Metaphase. A, Anaphase. C, Telophase. okay, tahulah benda tu kan, tak ada masalah. Okay, so kita terus tengok kepada mitosis. Okay, so kita terus tengok pada mitosis sebab tadi saya dah cerita pasal G1, G2, G1 S phase dengan G2. So basically inilah dia punya flow dari
G1 pergi ke S phase, lepas tu pergi kepada G2, barulah dia akan pergi kepada prophase. Okay. So sekarang kita tengok dia akan start dengan prophase. Kita tengok dulu maksud mitosis. So mitosis adalah proses of nuclear division of a somatic cell. Kenapa disebut somatic cell? Apa itu somatic cell? Siapa tahu? Saya sama. Sel soma dia selain daripada sel gamet tu yang berlaku Bahasa meiosis. Melayu benda sel apa? Sel soma. Sel soma. Okay. So somatic cell ni semua sel selain daripada meiotic cell ataupun gamete cell lah, which is sperm ataupun eggs lah, kita punya meiotic gamete cell kan. So selain daripada tu kita panggil sebagai somatic cell. So mitosis ni hanya adalah nuclear division of somatic cell. Sebab kalau gamete cell, nuclear division kita tak panggil mitosis. Kita panggil apa? Meiosis. Meiosis. So tahulah benda tu kan. Which produce dua daughter cell untuk hasilkan dua daughter cell with same number. Ni keywords yang di highlight dalam muka ni keyword. Dan genetically identical chromosome as their parent cell. Maksudnya ini adalah parent cell. Betul? Ini adalah parent cell. Ni, betul? Betul tak? So dia punya daughter cell ada dua dan mestilah identical. So, nanti kita akan tengok flow dia. Faham? Faham? So keyword dia ada berapa kat sini? One somatic cell, dua daughter cell, same number of chromosome dan genetically identical. So ada 4 keywords lah, wajib cakap, wajib tulis once awak nak letak definition of mitosis. Okay, so ada 4 phase, PMAT. So chromosomal behavior, kat sini ada banyak point-point dia. Kalau saya based on gambar lah. So kalau tengok gambar ni prophase. So saya nak awak observe apa yang nampak dalam prophase ni. So first kita tengok dari segi chromosomal behavior. So kalau awak perasan, kita punya ni warna pink ni benda ni. DNA kita betul tak? Warna pink tu apa? Betul. DNA Kromosom. kan? Okay. DNA kromosom. Dalam tu ada DNA lah basically. So kita tak panggil dia kromosom tau waktu dia G2 phase. Dia kromosom tak berbentuk, kita tak panggil dia kromosom sebab dia thin dan dia long. Kalau kromosom adalah shorter and dense lah. So basically ini adalah chromatin lagi. Okay, chromatin. So lepas masuk prophase, what happen to the chromatin? Dia akan condense. Condense tu apa? Menebal. Okay. Ataupun ayat mudah dia shorten and thicken. So nampak tak daripada panjang halus-halus dia jadi gemuk dan pendek? Ni, 3 ni. Nampak? Okay, dia Nampak. jadi shorten. Lepas dia jadi gemuk dan pendek ni lah kita panggil dia sebagai chromosome. Jelas? So point pertama awak cakap chromatin jadi apa? Kedua, kromosom visible. Visible ni boleh nampak dengan boleh nampak. Itu maksud visible. Okay, faham? Faham. Dan setiap kromosom ada 2 sister kromatik. Sister kromatik adalah ni 1, 2. Dia attach dekat centromere yang sama. Faham kan? Kita tak faham sister kromatik tu apa? Faham. Siapa tak faham? Ni satu sister kromatik, ini satu sister kromatik. Attached to the same centromere warna yellow tu saya buat. So setiap satu kromosom ada 2 sister kromatik. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ni satu kromosom. Ada berapa kromosom? 3. 3 kromosom. Okay, jelas Itu point ketiga. Itu dari segi chromosomal behavior. Bila cakap chromosomal behavior, kita kena cakap pada kromosom tu saja. Now kita tengok overall cell ni, apa lagi berlaku? So saya nampak ada benda putus-putus ni. Ini adalah nucleolus. Kalau tadi, nucleolus elok je kan? Bulat betul tu tak? Kalau perasan, jadi putus-putus. So kalau dari bulat betul, dia putus-putus, itu maksudnya dia menghilang ke baru nak datang? Disappear, hilang. Dia disappear lah. So nucleolus kita kat sini disappear. Cuba menghilang ataupun menghilang.
And nuclear envelope, silap, yang ni nucleolus. Ni nuclear envelope, okay. So ni nucleolus akan menghilang, disappear. Okay, tadi ini adalah nucleolus. Okay, jelas? Jelas? Jelas. Faham? Okay, dan apa berlaku seterusnya? Spindle fiber begins to form. So saya dah lukis spindle fiber. Dia start to form. Tak buat apa-apa lagi, dia start to form. So next, bila tahu stage metaphase, of course lah nuclear envelope saya pun dah tak ada, nucleolus saya pun dah tak ada. Betul? So apa chromosomal behavior yang kita boleh nampak kat sini? Salah satu yang obviousnya adalah semua kromosom saya align at metaphase state. So metaphase state ni satu line lah. Okay, saya ingat sikit saya lukis kan. Yang straight lah. Okay. Faham? Faham. Faham ni? Kalau saya buat nota, saya suka tulis berapa ayat yang berapa point yang ada dalam stage tu. So profis ada 6 benda yang saya kena tahu. Ada 6 perkara. So apa 6 perkara tu saya akan sedaya upaya cuba fikir. Profis ada 6. Oh, mula-mula cakap pasal kromatik jadi kromosom visible. Dan apa lagi? Oh, setiap satu kromosom ada 2 sister kromatik settle. 3 lagi adalah dapat luar daripada kawasan kromosom. So basically nuclear envelope disappear, nucleolus saya pun disappear dan saya punya centromere appear. Spindle fiber. Betul? Betul? Faham Betul. tak? Macam tu juga saya akan buat untuk metaphase. So saya akan try ingat. Metaphase saya ada 2 points. 2 benda yang saya kena observe. So chromosomal behavior sahaja. So apa yang jadi dengan chromosomal behavior? Saya punya kromosom start to align at metaphase state dan sister chromatic saya attached to spindle fiber at the centromere. Okay, so saya cakap ni satu sister chromatic, satu sister chromatic. So dia kata sister chromatic attached kepada centromere lah. So sini attach, sini pun attach. So 2 point sahaja. Faham kan? Yang tu senang kan? Medium. Dia Kan kita ada kromatik kembar kromosom. Kalau yang kromatin tu macam mana pula apa dia? Kromatin lah, kromatin. Ini kromatin lah, halus dan panjang. Kromatin lah tu. Maksudnya dia sama ke dengan kromatik? Kromatik and kromatik. Beza kromatik dengan kromatin ke? Kalau kromatin, kalau dia start dengan kromatin. Kromatin ni composed of DNA. Okay, dan dia ada macam biasalah bila dia makin undergo condensation, condense, so dia akan jadi kromosom. Okay, kromatik ni pula adalah sama ada dia 2 strand of replicated kromosom. Okay, iaitu sekejap. Kat sini ada tulis tak? Kromatik. Ni sister chromatics. Okay, so dia adalah kita tak panggil kromatik saja, kita panggil sister kromatik. Contohnya, satu ni saya panggil kromosom. Yang ni sister kromatik. Faham tak? Kromatik ni satu ni. Senang. Ini adalah kromatik. Sekejap. Ini kromosom. Betul? Betul tak? Ini centromere. Okay. Kalau saya pisahkan ni, ini satu kromatik. Sister kromatik, satu kromatik. Tapi kalau dia ada dia punya centromere sendiri, ini satu kromosom kita panggil dia daughter kromosom. Dia boleh dikira satu kromosom once dia ada dia punya sendiri centromere. Okay, tapi kalau dalam ni kita kata dia ada 2 kromatik. 1, 2. 2 kromatik ni adalah sister kromatik. Faham tak? Siapa yang bertanya, faham tak? Maksudnya Jelas ke tak jelas? kromatin tu yang Tak dengar. Yang kromatin tu yang sebelum berlakunya kromosom tu lah. Sebelum terbentuknya kromatin. kromosom tu lah. Ingat, dia ni kan, tin. So dia adalah thin and long. Okay, kromatin. So dia adalah thin and long.
before dia condense. Ini adalah kromatid. Kromatid adalah dalam kromosom tu sendiri. So ni adalah one kromatid, ni adalah another one kromatid. Okay, faham? Ada dua kromatid dalam satu kromosom yang ni. Yang ni pun kromosom juga tapi kita panggil dia sebagai daughter kromosom. Okay, faham? Faham. Okay. Kenapa saya panggil dia, okay, ni alang-alang. Ni untuk meiosis adolescent. Okay, tadi saya cakap dua ni sister kromatik sebab dia kongsi mak yang sama, iaitu sentromere yang sama. Tapi kalau saya tunjuk dua ni kromatik juga kan? Ni kromatik juga, betul tak? Betul tak? Kromosom berbeza. Ini adalah non-sister kromatik, bukan adik-beradik. Tapi dia kromatik juga. Okay, faham? Faham tak? Faham. Macam tu. Okay. So, mana dah tadi? Mana tadi? Metafase dah kan? Anafase pula. Harlina faham tak? Faham, madam. Okay. So anafase pula kita tengok dekat sini dia ada sebut tiga. Ada tiga benda saya kena ingat. So anafase kita tengok daripada chromosomal behavior dulu. So what happen is dia punya centromere warna kuning ni separate. Centromere divides. So bila centromere divide satu point. Point kedua, what happen to sister chromatic? Sister chromatic kita akan separate and move to the opposite poles. Ini pole, kutub yang berbeza. Faham? Faham tak? Faham. So selain daripada chromosomal behavior, apa yang awak nampak berlaku kat sini? Selain pada apa yang berlaku dekat kromosom. Kita nampak something happen dekat spindle fiber. Apa yang berlaku kat spindle fiber ni? Dia memendek. Dia memendek, iaitu shorten ataupun contract. Contract kan macam menarik kan. So dia contract ataupun shorten. So dalam buku dia tulis ni dulu kan. Sebab ni dulu barulah centromere akan ter-divide dan separated the sister chromatic. Faham? Lepas separate, saya cakap ni boleh kira satu kromosom tak? Boleh ke tak boleh? Ada berapa kromosom Boleh. sekarang? Ada berapa kromosom sekarang? Boleh. 6. Sebab setiap satu ni ada centromere sendiri. So ni kita panggil dia sebagai daughter kromosom. Jelas? Jelas tak? Jelas. Ya, siapa? Ada bertanya ke? Jelas Okay. And then kita tengok telophase. So telophase ni adalah stage terakhir dalam mitosis. So what happen dalam telophase, awak nampak dia tengah berlaku something, iaitu dia macam masuk ke dalam. Betul tak? Betul. So kat sini ada 5 point yang awak kena ingat. So kita tengok dua yang pertama adalah dari segi chromosome behavior. So telophase senang sangat nak ingat. Awak relatekan balik dengan apa yang berlaku dekat prophase. So dekat prophase tadi, 2 juga chromosomal behavior. Apa chromosomal behavior berlaku waktu prophase? Benda yang awak ingat. Kromosom visible. Kat prophase. Dia? Kromosom? Visible. Shorten. Shorten, thicken and visible. So kita terbalikkan dia. Kromosom akan uncoil atau lengthen semula ataupun ayat mudah dia become less than. Kita terbalikkan balik apa yang berlaku waktu stage pertama. So kromosom become invisible semula. Chromatin pula akan visible. Sebab tu saya dukir halus sikit kat sini. Faham tak? Dia jadi macam awal-awal bentuk dia. Halus je. Tak gemuk dan pendek. Jelas? Faham tak? Jelas. Faham Itu dari segi kromosom behavior. Tapi kalau tadi kita hanya stop cakap pasal kromosom kita ataupun daughter kromosom kita separate to the opposite pole. So dekat sini, point pertama mestilah kita bagi tahu bahawa the daughter chromosome ataupun kromosom arrive at the opposite poles of the cell. So yang ni dah sampai ke dia punya poles, yang ini dah sampai dekat dia punya poles. Apa lagi awak nampak yang saya buat dekat gambar ni? Apa lagi? Nuclear envelope.
nuclear envelope kita reappear. Kita pakai reappear maknanya appear semula. Nucleolus pun akan reappear balik lah. Dia tak tulis nucleolus, dia tulis nucleoli sebab ada dua. Dalam satu nuclear envelope ada satu nucleolus. Okay. Dan spindle fiber atau microtubule saya dah tak ada kat sini tu. Dia dah disappear. So apa yang appear tadi, dia terbalik dia terbalik daripada surface. Apa yang appear tadi, kita disappearkan. Apa yang disappear, kita appearkan balik. Nampak tak? Benda tu senang sekali. Faham tak? Faham. Faham. Jelas Okay, and the last one kita akan tengok cytokinesis lah. So saya letak dua gambar cytokinesis, iaitu dua ni. Okay. Tapi sebenarnya kita kena tengok ni sebab kita tengah tulis ataupun lukis pasal cell cycle of animal cell. Okay. Tapi awak kena tahu juga kalau dalam plant cell macam mana cytokinesis dia berbeza. Benda lain tak berbeza, tapi untuk cytokinesis dia berbeza. So kita tengok cytokinesis untuk animal cell. Okay. So dia occurs by formation of cleavage furrow. Okay. So formation of cleavage furrow. Dengar tak? Dengar. Okay. So dengar. Formation of cleavage furrow ni dekat tengah-tengah ni. Okay. And then yang satu lagi adalah untuk plant cell adalah formation of cell plate. Okay, cell plate ni adalah kat tengah-tengah ni. Okay, kita tengok cleavage furrow ni. Cleavage furrow ni macam mana? Okay, so dalam animal cell dia punya cytokinesis ni start dengan formation of cleavage furrow. Okay, iaitu shallow groove dalam cell surface near the old metaphase plate lah. Okay, so cleavage furrow ni maksudnya dia punya cell tu ke dalam tu. Faham tak? Faham tak? Faham. Faham Okay. So kat sini ayat dia lah, the cleavage furrow deepens until parent cell pinch off. So macam kalau awak uli tepung. Awak nak putuskan dua tepung tu, dia start to pinch off. Betul tak? Betul tak ni? Betul. Okay. Okay. So ayat dia adalah apa yang berlaku macam cytokinesis. Okay. So cytokinesis untuk animal cell daripada outer ke inside. So from outer to inwards. Nampak? From outer to inwards. Betul? Betul tak? Betul. Tapi untuk plant cell berbeza daripada inwards ataupun daripada center ke outwards. Dia akan ke outward. Dia tak putuskan tapi dia tambah new cell wall. So bezalah kalau sel animal cell dia akan putuskan dua tu jadi dua sel berbeza, dua sel kan. Sel untuk plant cell dia tak putuskan dua sel tu, dia tambah satu sel wall baru. So macam mana sel wall ni boleh terhasil? So basically plant ada sel wall. Okay, so tak perlulah dia buat cleavage furrow, tak boleh pun, susah. Sel wall susah nak ni kan. So waktu vesicle ni akan derive daripada Golgi apparatus. So kalau ingat lagi Golgi apparatus, kita akan hasilkan vesicle semua tu. So ada vesicle yang terhasil daripada Golgi apparatus yang produce cell plate. So setiap satu ni adalah, nampak tak? Dia mengandungi bahan-bahan nak buat sel wall. Nampak tak benda tu? Faham tak maksud saya? Faham? Faham tak? Vesicle. Okay, and then apa yang berlaku adalah cell plate kita akan enlarge. Makin besar sampailah dia fuse together dengan cell plate sebelah dan until dia fuse dengan membrane ataupun dengan cell wall. So terhasillah satu cell wall yang baru. So jadilah dia a new cell wall. Okay, faham? So dah dapat satu daughter cell, dua daughter cell. Macam tu je. Jelas? Jelas. Jelas tak ni ke tidur semua? Madam, Ya. boleh explain yang cara dihasilkan cell plate tu kak? Cara dihasilkan. Cell plate. So daripada, okay ni dalam satu sel. Okay, saya tak tunjuk. Untuk cell division kita tak pernah pun tunjuk dalam sel tu ada mitokondria ke apa, tak perlu, no need. Tapi kita tahu dalam tu ada organel semua dalam setiap sel. So basically akan ada vesicles from Golgi apparatus akan move lah along microtubule semua pergi kepada middle of cell. Pergi ke tengah-tengah middle of cell, dia hasilkan cell plate.
Ni daripada vesicles tadi lah. Vesicle tahu kan? Macam ni vesicles. Dia bawa something dalam tu. Tahu. Okay, so daripada macam ni. So what happen ni, cell plate, setiap satu cell plate ni akan membesarkan enlarge. Faham? Okay, faham. So makin lama dia akan fuse dengan sel membrane yang luar sekali. So terhasillah sel plate yang memisahkan sel number 1 dengan sel number 2. So ada dua daughter cell. Ni daughter cell 1, ni daughter cell 2. Faham? Faham tak? Faham. Thank you, madam. Faham. Okay. So so banyaklah perbezaan dia. Yang persamaan dia untuk plant dengan animal cell punya mitosis, dua-dua four phase, dua-dua hanya berlaku dalam somatic cell, dua-dua produce two identical daughter cell. Tapi perbezaan dia banyak. Okay, kalau mitosis hanya berlaku dalam meristematic cell. So awak dah belajar chapter 2, cell division hanya boleh berlaku dalam meristematic cell. Boleh berlaku dalam permanent cell? Tak boleh. Tak boleh. So benda ni tak payah pun kita nak kena hafal pula. Kita dah bijak, kita dah pandai. So kita ingat balik, mitosis boleh berlaku dalam meristematic cell sebab dia boleh undergo cell division. Dan contoh-contoh yang dibagi pun saya rasa awak dah power dah kan. Root tip, shoot attack. So jenis apa meristematic cell ni? Jenis apa? Meristematic cell ada berapa jenis? Kita belajar. Belik-belik. 3. Benda yang pertama. Benda yang pertama. Apical. Lagi? Lateral. Intercalary. Ingatlah Ali. Okay. So root tip dengan shoot apex ni mana satu? Apical. Apical. Sebab dia meninggi. Okay. Kalau lateral dia melebar. Okay. Iaitu dekat cord cambium ataupun vascular cambium. Betul tak? So itulah meristematic cell. Okay. Boleh je nak cakap intercalary, tak ada kat sini. Okay. And then absence of ester. So dalam apa ni? Plant cell. Awak dah pernah belajar waktu chapter 2 awal-awal. Adakah plant cell ada centrioles? Ada ke centrioles? Tak ada. Dalam plant cell tak ada centriole. So macam mana dia terhasilnya spindle fiber? Dia tak hasilkan spindle fiber melalui centrioles. Absent the presence of ester. Sekejap. Dia tak hasilkan spindle fiber melalui centrioles. Dia guna cara lain. Tulis tak kat sini. Sekejap. Melalui cara apa? Siapa tahu? Siapa tahu? Tak tahu. Basically, awak tahu plant cell tak ada centriole. So dia takkan boleh hasilkan spindle fiber daripada centriole. So macam mana adalah spindle fiber dalam plant cell ni terhasil daripada protein structure yang segregate genetic material dalam sel ni lah. Okay, faham? So basically dia terhasilnya spindle fiber tu daripada protein structure. Okay? Faham? Faham tak? Faham okay. So dia make up, So kiranya yang plant cell ni daripada protein structure tu ke yang hasilkan spindle fiber. apa nama dia? Yang tu. Yes. Maksudnya dia terhasil daripada protein structure yang segregate daripada genetic material dalam sel. So basically genetic material of course lah DNA kan. So daripada benda tu jugalah basically. Okay. Faham? So dia terhasil daripada centrosome dekat dengan nuclear envelope macam tu lah kat kawasan-kawasan macam tu. Tapi kena ingat dia tak ada centrioles. Bukan centrioles, tak ada centrioles. Okay, faham? Untuk mitosis pula, animal cell kita tahu ada spindle fiber daripada centrioles, so no problem. Formation of cell plate during cytokinesis, yang ini cleavage furrow, ni cell plate. During telophase cell plate form, ini contractile ring yang akan form.
Okay, itu sahaja. Dan apakah important? Significant maksudnya important. So banyaklah genetic stability, iaitu kita nak kekalkan genetically identical parents kan, supaya tak ada variasi di dalam genetic formation. Growth and development ni dah banyak kali saya ajar, even dalam waktu ajar plant hari tu pun saya dah sebut kan. Kenapa nak kena dengan mitosis? Supaya kita boleh growth, plant tu boleh growth and develop. Yang kedua, cell replacement. Contohnya kita jatuh luka kan, cell division still berlaku mitosis sebab dia nak replace yang dah rosak punya. Third, dia main cell. Regeneration. Some animals are able to regenerate parts of the body. Animals apa ni? Parts of the body ni. Cicak paling senang kan. Cicak. Once dia putus tu, tiba-tiba mitosis, macam mana boleh cantum balik, ada balik dia punya ekor. So itu adalah mitosis lah. Dia replace balik dia punya parts of the body yang hilang ataupun tak ada. Asexual reproduction, which is yang tak boleh undergo meiosis ataupun tak undergo sexual correction. So dia undergo, dia hasilkan new individuals of species from one parent sahaja by meiosis. Jelas tak Allah? Madam, Yes. so kiranya kalau yang regenerate ni, yang dekat manusia tak ada ke? Tak ada. Kita tak kira, kita tak panggil dia sebagai regeneration sebab dekat sini parts of the body. Kita kira dia sebagai cell replacement. Kalau kita patah tangan, kita tak ada tangan kita tumbuh balik, betul tak? Okay. Tapi kalau kita luka, sel kita damage, kita boleh hasilkan sel tu. Itu tak applicable untuk human. Faham? Faham. Okay, faham Ada apa-apa soalan? Madam, Yes. kalau macam tapak Sulaiman tu dia Betul. Regeneration. Okay. Okay, boleh semua? Madam, yang gamat tu dia cantum balik tu kira regeneration ke mana? Gamat kalau kita putuskan jantung balik kan? Betul tak? Gamat bahasa Inggeris dia? Entah. Cucumber. Ya ke? Si cucumber tu gamat lah. Kalau si cucumber betul lah regeneration. Certain ni. Tapi betul ke si cucumber tu gamat? Betul. Betul lah. Maknanya regeneration lah. Betul lah tu. Regeneration. Ada juga yang apa? Banyak contoh yang paling kita nampak kat rumah. Cicak lah kan. Okay, ada soalan lain? Ada soalan lain? Okay, tak banyak pun. Chapter ni lepas ni meiosis. Lepas tu habis. Simple, betul tak? Tapi sebelum saya pergi kepada meiosis, saya tak nak masuk meiosis tadi. Inilah proses sebab saya nak habiskan Jumaat ni semua. Okay, cuma saya nak awak tengok terms-terms dalam meiosis. Sama macam tadi kawan awak tanya apa tu kromatin, apa beza dia. So kita tengok siap-siap terms-term yang kita akan guna dalam meiosis, which is banyak lah. Okay, so tak tahu boleh tanya sebelum kita proceed hari Jumaat ni punya kelas. Okay. Okay. Jawablah. Dengar. Okay. So homologous chromosome. Okay. So homologous chromosome ni dia biasa sangat dengar. Dia mestilah sepasang. Dia mestilah sama panjang, sama centromere punya position dan dia bawa gene untuk same karakteristik. Jelas? Kira serba-serbi sama. Sebiji lah dia katakan. Kalau satu tu macam ni, satu tu macam ni, sama ke? Tak, length dia tak sama atau dah gene dia bawa pun tak sama. Okay, tak sama Sebab apa? Sebab kaki dia ni panjang sikit. Okay, so one member of each pair comes from female parents, satu lagi daripada male parent. Okay, satu daripada mak, satu daripada bapak. Okay. And then kita tengok sister chromatic. Tadi dah cerita sister chromatic adalah dua identical chromatic yang dipegang oleh same centromere. Means ini adalah kromosom kita. So dipegang oleh centromere yang sama. So kita kira dia sebagai satu chromatic. Satu sister chromatic, dua sister chromatic. Faham kan yang tu kan? Dah cakap tadi kan?
Betul? Betul tak? Faham. Okey, kalau non-sister kromatik? Mana non-sister kromatik? Mana? Antara ni dengan ni. Kromosom berbeza. Dia tak dipegang oleh sentromere yang sama. Satu kromatik, dua kromatik. Ini adalah bukan sister kromatik. Jelas? Jelas, tak? madam. Okey. Manakala bivalent pula adalah terms yang kita guna bila homologous chromosome next to each other formed by synapsis process. So tengok dulu apa tu synapsis. So synapsis process adalah pairing up process. So bila homologous chromosome yang memang exactly the same, okay, exactly the same, macam mana nak dapatkan yang exactly the same? Mestilah kita akan copy dan paste supaya dapat sebiji-sebiji kan. Okey, dan saya letak dekat sebelah ni, ini adalah proses synapsis. Iaitu dia akan pair up. Duduk sebelah-sebelah. Jelas? Jelas? Proses ni proses synapsis. Nah, proses ni proses synapsis. Tapi nama dia orang ni kita panggil bivalent. Iaitu ada dua kromosom yang undergo proses synapsis. Faham? Faham? Faham. Kita juga boleh panggil dia sebagai tetrad. Tetrad maknanya ada 4 kromatik. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Faham? Tetrad ni kalau kita guna untuk kita tengok kromatik, kita tengok ada 4 tetrad. Okey. Kalau kita tengok dari segi kromosom, bivalent hanyalah homologous kromosom yang pairing up together by process synapsis. Faham tak ni? Tak faham tanya. Faham? Faham tak? Madam, Hmm. so kiranya masa yang crossing over tu kan dia melibatkan dua kromosom kan? So maknanya Homologous. dua-dua tu sama line ke? Antara dua Sama, kromosom tu? yes. Crossing over hanya berlaku dalam homologous kromosom. Homologous kromosom mesti sama length, sama genetic material, semua benda sama. So mestilah sama. Okay. So synapsis adalah proses pairing up. Itu baru synapsis. Proses crossing over pula adalah dia akan berlaku pertukaran genetik. So basically, okay, satu ni, okay, dengan another one, duduk sebelah-sebelah kan? So dia akan cross over. So dekat sinilah kawasan crossing over tu berlaku. Dia overlap. Okay. So apa yang berlaku dekat sini, kita nampak dia macam overlap kaki dia bersentuh. Sebenarnya, okay, bawah pun sama lah kan? Okay, bawah pun sama. Sebenarnya dekat sini berlaku exchange of genetic material. Itu tukar genetic material. Dia bagi dia punya, dia bagi dia punya. Faham? Kenapa dia buat benda tu? Cuba beritahu saya, kenapa dia buat benda tu? Kenapa berlakunya proses crossing over? Variety? Yes, untuk variant. Untuk variant. Kalau tak sama digit je lah kan semua kan. So untuk berlakunya variation, berlakulah crossing over. Okay. So chiasma ni adalah region at which crossing over occurs. So tempat berlakunya benda ni adalah nama dia chiasma. Okay. Centromere tahulah central region yang join dua sistem. Faham? Tak banyak pun. Simple je sebenarnya. Okay, faham? Faham, madam. Faham. Okay. Itu sahaja kot. Lepas tu hari Jumaat kita terus akan masuk meiosis 1 dengan meiosis 2. Which is tak banyak pun sebab awak tahu meiosis 2 sebiji macam mitosis. Betul? Betul tak ni? Okay. So yang berbeza hanyalah meiosis 1. Faham tak? Madam, nak tanya. Nak saya? Ya, tanyalah. Suara saya lag ke? Adalah sikit. Tak.
Sebab saya tanya faham dalam secara lama tu kita baru dengar ada orang jawab faham. Siapa nak tanya tadi? Tak ada pun nama. Saya. Tadi tekan luar. Tanya. Jannah. Yang synapses tu kan, dia kan yang dia pairing up process kan. Maksudnya dia maksudnya homogeneous chromosome tu dia homologous chromosome tu satu homologous macam mana? Satu homologous chromosome tu dia cari yang sama dengan dia ke ataupun dia macam copy balik satu tu untuk pair up. Untuk dari pair up, satu mak seorang pindah kan. memang homologous chromosome. Meiosis ni wajib ada homologous chromosome. So kalau tak ada homologous chromosome tak jadilah meiosis. So homologous chromosome memang ada. Faham tak? So dia tinggal nak pair up je. Once duduk sebelah-sebelah, terus kita panggil dia sebagai proses synapsis. Iaitu proses duduk sebelah-sebelah. Macam tu, pairing up. Dia pair. Dia mungkin dalam satu sel, satu kat sini mula-mula, satu lagi kat sini. Kita tak boleh panggil dia synapsis. Waktu proses synapsis, dia datang duduk sebelah. Untuk pair up. Untuk apa dia pair up? Untuk prepare nak pergi crossing over pula. Faham tak? Dan Kiranya dia kena cari pasangan dia lah dia nak cakap cari macam dia akan pair up lah. Sebab benda tu memang macam tu. Kiranya dia memang akan pair up dengan pasangan dia yang sama. So katakan dalam satu sel, bukan ada satu kan. Satu sel ni ada merah 2. Okay, lepas tu ada hijau 2, olah hudungnya kan. So memang dia akan pair up dengan yang homologous sendiri. Itu adalah macam tu lah. Dia akan carilah, bolehlah cakap cari. Tapi tak perlu cakap dia cari ke apa, tak payah explain lah. So untuk pemahaman awak, yes, dia akan pergi dan pair up dengan homologous chromosome. Dia tak akan pair up dengan yang bukan homolog dengan dia. Jelas? Okay, madam, jelas. Terima kasih. So macam benda tu dah perfect dalam body kita kan. Masya Allah dah jadikan memang benda tu macam macam mana? Memang tak tercapai lah akal kita kalau nak fikirkan. Macam mana dia boleh jumpa, dia boleh tahu tu. Sebab dia dah visible. Satu lagi, kenapa kalau fikir logik, kenapa daripada prophase, waktu kat prophase, kenapa nak kena condense dengan peak? Kalau saya cakap kat awak, saya nampak kawan saya yang kurus dan tinggi daripada jauh, dengan kawan saya yang gemuk dengan pendek, yang mana awak lagi senang nampak? Yang gemuk. Yang gemuk dan pendek. Dia more visible. So niat ataupun awak kena fikir, prophase ni dia memang kena gemukkan dan pendekkan dia supaya kromosom lain nampak dia, semoga sentromere nampak dia, semua dia kena nampak dia lah kononnya. Supaya senang lah nak buat proses dia. Sebab habis je proses meiosis, mitosis, dia kurus balik, betul tak? Betul tak? So purpose untuk dia condense dan thicken dan shorten adalah untuk become visible chromosome. Jelas? Faham? Faham. Inilah sepatutnya awak nampak. Tak tahulah awak nampak ke memang tak buat eksperimen kan. So macam ni dah nampak. So lebih jelas kita nampak benda macam tu. Kalau kromatin tak nampak sangat pun dia halus sangat. So ni kromatin nampak halus je. Tapi bila kromosom dia tebal. Faham? Faham. Saya nak awak start buat nota Chapter 2, Chapter 1. Buat je short note. Saya tak suruh awak ikut saya punya short note. Dan saya buat nota bukanlah bermaksudnya awak tak payah buat. Saya buat sebagai guideline kat awak. Saya tunjuk kat awak, macam ni je kita nak simplify nota tu, betul tak? Tapi itu cara saya. Kalau awak faham yang saya tulis, sebab ada orang dia tak boleh pun study guna short note orang lain. Macam saya tak boleh study guna short note orang lain. Sebab orang tu buat notes based on apa dia faham. Saya buat note based on apa saya akan faham. So awak boleh buat note based on apa awak faham. Betul tak? Betul? Betul. So awak yang kena simplify benda tu. Kalau awak rasa saya ajar faham, ikutlah nota saya. Tapi try lah buat sendiri supaya waktu awak menulis tu awak akan ingat lagi. Bukan salin je. Menulis sambil ingat lah. Ingat sambil belajar. Salin je macam tak ada point lah. Apatah lagi kalau kita baca tanpa cuba buat apa-apa kan. Okay, jelas? Ada kelas apa ni? Ada. Kalau ada, ya, ada soalan ke? Ada soalan ke? Confuse saya cakap apa?
Okay, tak ada apa-apa. Boleh dah rehat Madam, sekejap. keyword. Oh, keyword. Keyword hari ni adalah, saya makin lama macam lupa keyword ni. Keyword hari ni adalah, apa perkataan yang susah nak exam? Tak ada. Karyotype. Karyotype. Saya tak sebut lah pula benda tu. Karyotype tu dan untuk ni kan. Okay. So karyotype ni kita ada 23 pairs of chromosome. Dalam tu ada karyotype. Kita punya berapa pair lah. Saya nak awak je ataupun awak tulis chiasma. Tulis tu make sure tahulah kan. Chiasma tu benda jangan main salin je. Okay, itu saja. Thank you. Madam. Madam. Thank you, madam. Thank you, madam. 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 Terima kasih, madam. Terima kasih, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.